Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Aziz Zikri bin Karo Fauzi. Saya mewakili kumpulan saya untuk membincangkan subtopik 2.3 tentang keseimbangan pasaran. Setiap istilah dalam ekonomi mempunyai tarifan tersendiri. Apakah takrif keseimbangan pasaran, lebihan permintaan dan lebihan penawaran? Keseimbangan pasaran ialah kuantiti barang yang ditawarkan oleh penjual pada harga tertentu sama dengan kuantiti barang yang diminta oleh pembeli pada harga tersebut, iaitu kuantiti demand equal to kuantiti supply. Pada keseimbangan pasaran, tidak akan wujudnya lebihan permintaan atau lebihan penawaran, dan harga dan kuantiti keseimbangan tidak akan cenderung untuk berubah. Maksud bagi lebihan permintaan ialah jumlah kuantiti barang yang diminta lebih daripada jumlah kuantiti barang yang ditawarkan apabila harga lebih rendah daripada harga keseimbangan pasaran. Bila harga lagi rendah daripada keseimbangan pasaran, kuantiti yang ditawarkan masih sama tetapi kuantiti yang diminta akan berlaku peningkatan. Bagi lebihan penawaran pula ialah jumlah kuantiti barang yang ditawarkan lebih daripada jumlah kuantiti barang yang diminta apabila harga lebih tinggi daripada harga keseimbangan pasaran. Bila harga lagi tinggi daripada harga keseimbangan pasaran, kuantiti yang ditawarkan akan berlaku peningkatan. So, ia akan menjadikan lebihan penawaran. Seterusnya, bagaimanakah cara untuk menentukan keseimbangan pasaran? Terdapat 3 cara untuk menentukan keseimbangan pasaran. Yang pertama ialah pendekatan jadual. Berdasarkan jadual berikut, keseimbangan pasaran tercapai pada RM3 di mana kuantiti diminta sama dengan kuantiti ditawarkan. Seterusnya, kita akan pergi kepada lebihan permintaan. Lebihan permintaan berlaku pada harga yang lebih rendah daripada harga keseimbangan, iaitu pada RM1 dan juga RM2. Lebihan ini akan menyebabkan persaingan antara pembeli dan harga pasaran juga akan cenderung untuk meningkat. Apabila harga meningkat, dia akan mendorong pengeluar untuk menambahkan kuantiti yang ditawarkan dan kuantiti yang diminta akan semakin berkurang. Kat sini kita akan tengok lebihan penawaran melalui pendekatan jadual. Lebihan penawaran ni akan berlaku apabila harga yang lebih tinggi daripada harga keseimbangan. Contohnya, pada harga RM4, kuantiti yang ditawarkan adalah 20 kg. Tapi kuantiti yang diminta hanyalah 10 kg. So, berlakunya lebihan penawaran sebanyak 10 kg. So, apabila berlakunya lebihan penawaran, pengeluar ni dia akan menurunkan harga dia untuk melariskan penjualan dia. Bila harga dia diturunkan, pembeli ni dia akan menambahkan kuantiti pembelian dia lah. So, pengeluar pula akan mengurangkan kuantiti yang ditawarkan. So, apabila keadaan ini berlaku secara serentak dan berterusan, so dia akan mencapai keseimbangan pada harga RM3 di mana kuantiti yang diminta sama dengan kuantiti yang ditawarkan, iaitu 15 kg. Seterusnya kita akan lihat berdasarkan pendekatan gambar rajah. So, kalau kita tengok dekat jadual ni, keseimbangan pasaran akan tercapai pada titik E apabila keluk permintaan DD bersilang dengan keluk penawaran pada harga RM3 dengan kuantiti keseimbangan 15 unit. Tetapi apabila harga yang ditetapkan melebihi atau kurang daripada harga keseimbangan, akan berlakunya keadaan di mana berlakunya lebihan permintaan ataupun lebihan penawaran. Okay, sebagai contoh, pada harga RM2, kuantiti yang diminta adalah 20 kg, melebihi kuantiti yang ditawar iaitu 10 kg. So, apabila berlakunya lebihan permintaan, harga pasaran ni dia akan cenderung untuk meningkat, menyebabkan persaingan antara pembeli untuk membeli barang tersebut. Ini akan menyebabkan kuantiti yang diminta berkurang di sepanjang keluk permintaan, manakala kuantiti yang ditawarkan akan bertambah di sepanjang keluk penawaran. So, keadaan ini bila dia berlaku secara serentak sehingga mencapai keseimbangan pasaran di titik E di mana kuantiti yang diminta sama dengan kuantiti yang ditawarkan. Lebihan penawaran pula akan berlaku apabila harga melebihi harga keseimbangan. Sebagai contoh, pada harga RM4, kuantiti yang ditawarkan adalah 20 kg manakala kuantiti yang diminta adalah 10 kg. So, akan berlakunya lebihan penawaran sebanyak 10 kg.
So, harga akan cenderung menurun apabila berlakunya lebihan penawaran, menyebabkan pengeluar menurunkan harga untuk melaraskan jualan. Hal ini akan menyebabkan kuantiti ditambah di sepanjang keluk permintaan dan kuantiti yang ditawar berkurang di sepanjang keluk penawaran. Keadaan yang ini berlaku secara serentak sehingga keseimbangan pasaran tercapai di titik E di mana kuantiti yang diminta sama dengan kuantiti yang ditawarkan, iaitu pada 15 kg. Pendekatan yang ketiga ialah pendekatan algebra. Fungsi permintaan yang diberi ialah kuantiti demand sama dengan 30 tolak 5P. Manakala fungsi penawaran yang diberi ialah kuantiti supply sama dengan 5P. Pada keseimbangan pasaran pula, kuantiti diminta sama dengan kuantiti supply. 30 tolak 5P sama dengan 5P, 10P sama dengan 30 dan P sama dengan RM3 iaitu harga keseimbangan. Pada P sama dengan RM3, kuantiti diminta sama dengan 30 tolak 5 lalu dirabitkan dengan 3. 30 tolak 15 sama dengan 15 unit iaitu kuantiti keseimbangan. Jika harga lebih rendah daripada harga keseimbangan, misalnya RM2, kuantiti diminta sama dengan 30 tolak 5 darab 2, 30 tolak 10 sama dengan 20 unit. Kuantiti supply sama dengan 5 darab 2 sama dengan 10 unit. Kesimpulannya, kuantiti diminta lebih tinggi daripada kuantiti supply. Lebihan permintaan 20 tolak 10 sama dengan 10 unit. Harga cenderung naik. Jika harga lebih tinggi daripada harga keseimbangan, misalnya RM5, kuantiti demand sama dengan 30 tolak 5 darab 5 sama dengan 30 tolak 25 sama dengan 5 unit. Kuantiti supply sama dengan 5 darab 5 sama dengan 25 unit. Kesimpulannya, kuantiti supply lebih kurang daripada kuantiti demand. Lebihan penawaran sebanyak 25 tolak 5 sama dengan 20 unit. Harga akan cenderung menurun. Baiklah, di sini kita akan sambung perbincangan ini kepada bahagian yang seterusnya. Bahagian yang seterusnya kita akan membincangkan perubahan keseimbangan pasaran, iaitu perubahan permintaan dan penawaran. Perubahan permintaan ini telah terbahagi kepada dua, iaitu permintaan bertambah dan permintaan berkurang. Yang pertama, kita akan lihat kepada permintaan bertambah. Di sini, kita akan melukis perubahan keluk bagi permintaan bertambah. Paksi X telah diwakili oleh Q iaitu kuantiti dan paksi Y telah diwakili oleh P iaitu harga. Di sini, garisan penawaran telah ditanda sebagai S dan garisan permintaan yang pertama dilabel sebagai D0. Titik keseimbangan yang pertama akan dicapai apabila tingkat harga berada di Q0 dan P0 yang dilabel sebagai E0. Apabila terdapat permintaan bertambah, keluk D0 akan beralih ke kanan iaitu dilabel sebagai D1. Tingkat harga meningkat kepada P1, begitu juga dengan kuantiti meningkat kepada Q0 ke Q1. Titik keseimbangan baharu dicapai di E1 apabila kuantiti diminta sama dengan kuantiti penawaran. Di sini juga kita dapat lihat bahawa di P0, harga akan cenderung menaik apabila berlaku lebihan permintaan dari Q0 ke Q2. Yang kedua, kita akan lihat kepada permintaan berkurang. Di sini kita akan melukis keluk permintaan berkurang. Paksi X akan diwakili oleh Q iaitu kuantiti dan paksi Y akan diwakili oleh P iaitu harga. Garisan penawaran dilabel sebagai S dan garisan permintaan yang pertama dilabel sebagai D0. Keluk permintaan D0 akan beralih kepada D1 apabila berlakunya pengurangan permintaan. Oleh itu, titik E0 merupakan titik keseimbangan aset dicapai apabila berada di P0 dan Q0. Oleh itu, harga akan menurun begitu juga dengan kuantiti akan menurun. Di sini dapat kita lihat bahawa titik keseimbangan yang baru dicapai pada E1 apabila tingkat harga berada di P1 dan kuantiti berada di Q1. Dapat kita lihat di P0, lebihan penawaran berlaku
sebanyak Q0 kepada Q2 dan yang menyebabkan harga cenderung menurun. Seterusnya, kita akan lihat kepada perubahan penawaran pula. Perubahan penawaran juga dibagi kepada dua, iaitu penawaran bertambah dan penawaran berkurang. Yang pertama, kita akan lihat kepada penawaran bertambah. Di sini, saya akan melukis keluk permintaan bagi penawaran bertambah. Paksi X akan diwakili oleh Q, iaitu kuantiti, dan paksi Y akan diwakili oleh P, iaitu harga. Oleh itu, garisan D yang dilukis adalah mewakili kepada garisan permintaan. Di sini dapat kita lihat bahawa S0 merupakan garisan penawaran yang pertama. Apabila berada di P0 dan Q0, titik keseimbangan yang pertama dicapai daripada E0. Apabila berlakunya pertambahan penawaran, titik garisan S0 akan beralih ke kanan yang dilabel sebagai S1, yang menunjukkan bahawa penawaran telah bertambah. Oleh itu, harga akan menurun kepada P0 kepada P1 dan kuantiti akan bertambah kepada Q0 ke Q1. Dengan ini, titik keseimbangan yang baru telah dicapai apabila kuantiti yang diminta sama dengan kuantiti yang ditawarkan, iaitu pada E1. Di sini, dapat juga kita lihat di P0, iaitu apabila berlaku lebihan penawaran, Q0 akan beralih ke Q2 yang menyebabkan harga cenderung menurun. Ini merupakan keterangan bagi penawaran bertambah. Untuk lebih lanjut, baiklah, yang terakhir kita akan melihat kepada keluk perubahan penawaran berkurang. Oleh itu, kita akan lihat keluk penawaran berkurang. Paksi X telah diwakili oleh Q, iaitu kuantiti. Paksi Y telah diwakili oleh P, iaitu harga. Garisan D yang dilukis diwakili oleh garisan permintaan. Garisan S0 telah dilukis bersilang dengan garisan D. Garisan S0 akan beralih ke kiri apabila berlakunya pengurangan penawaran yang diwakili oleh garisan S1. Oleh itu, dapat kita lihat di sini titik keseimbangan yang asal akan dicapai apabila berada di P0 dan Q0. Harga akan menaik dan kuantiti akan berkurang yang diwakili oleh P1 dan kuantiti akan diwakili oleh Q1 yang menyebabkan berlakunya titik keseimbangan yang baharu yang dicapai di E1 apabila berada di P1 dan Q1. Titik ini dicapai apabila berlakunya kuantiti yang diminta sama dengan kuantiti yang ditawarkan. Oleh itu, kita akan lihat kepada P0. Lebihan permintaan berlaku di Q2. Ini merupakan keterangan yang lebih lanjut untuk penawaran berkurang. Di sini dapat kita konklusikan bahawa apabila penawaran bertambah, perubahan permintaan dan penawaran secara serentak. Yang pertama adalah pertambahan permintaan melebihi pertambahan penawaran, di mana keluk D0 akan bersilang dengan keluk S0 dan membentuk
titik keseimbangan E0. Kita dapat lihat tingkat harga keseimbangan adalah pada P0 dan juga Q0. Apabila permintaan bertambah, keluk D0 akan beralih ke kanan dan membentuk keluk D1. Apabila penawaran bertambah juga, keluk S0 akan beralih ke kanan dan membentuk keluk S1. Titik keseimbangan yang baru dicapai pada E1 dan harga keseimbangan akan meningkat daripada P0 kepada P1 dan juga kuantiti keseimbangan akan berubah daripada Q0 ke Q1. Kesannya adalah harga menaik dan kuantiti menaik. Kita dapat lihat dekat sini, kadar pertambahan permintaan adalah lebih besar berbanding dengan kadar pertambahan penawaran. Oleh itu, kita dapat rumuskan bahawa perubahan permintaan lebih besar daripada perubahan penawaran, maka harga meningkat dan juga kuantiti pun akan meningkat. Yang kedua adalah pertambahan permintaan kurang daripada pertambahan penawaran. Keseimbangan asal tercapai di mana keluk D0 bersilang dengan keluk S0 pada titik E0 dengan tingkat harga P0 dan kuantiti Q0. So, apabila permintaan bertambah, keluk D0 akan beralih ke kanan dan membentuk keluk baharu iaitu D1. Apabila penawaran juga bertambah, keluk S0 akan beralih ke kanan dan membentuk keluk S1. Titik keseimbangan akan berubah, iaitu pada titik E1 dengan tingkat harga yang menurun daripada P0 ke P1 dan kuantiti yang menaik daripada Q0 ke Q1. Dekat sini kita boleh lihat kadar pertambahan penawaran adalah lebih besar daripada kadar pertambahan permintaan. Oleh itu, perubahan penawaran lebih besar daripada perubahan permintaan akan menyebabkan harga cenderung untuk turun dan juga kuantiti keseimbangan akan menaik. Yang ketiga adalah permintaan dan penawaran bertambah pada kadar yang sama. Keseimbangan asal tercapai di mana keluk D0 bersilang dengan keluk S0 pada titik E0 dengan tingkat harga P0 dan kuantiti Q0. Apabila permintaan bertambah, keluk akan beralih ke kanan dan membentuk keluk D1. Dan apabila penawaran bertambah, akan beralih ke kanan dan membentuk keluk S1. Titik keseimbangan akan berpindah ke E1. Harga masih tetap, manakala kuantiti keseimbangan akan berubah ke Q1. Oleh itu, dekat sini kita boleh tengok apabila perubahan permintaan sama dengan perubahan penawaran, maka harga adalah tetap dan kuantiti akan meningkat. Yang keempat adalah pengurangan permintaan lebih besar daripada pengurangan penawaran. Keseimbangan juga tercapai pada mana keluk D0 bersilang dengan keluk S0 pada titik E0 dengan tingkat harga P0 dan kuantiti Q0. Apabila berlaku pengurangan dalam permintaan, maka keluk permintaan akan beralih ke kiri dan membentuk keluk D1. Apabila penawaran juga berkurang, maka keluk penawaran akan beralih ke kiri dan membentuk keluk S1. Titik keseimbangan akan berubah daripada E0 ke E1 dan mencapai tingkat harga P1 dan juga
Q1. Titik keseimbangan berpindah daripada I0 kepada I1 kerana kerana permintaan dan penawaran berkurang. Harga menurun dan kuantiti juga turut menurun. Yang kelima adalah pengurangan permintaan lebih kecil daripada pengurangan penawaran. Keseimbangan asal tercapai di mana keluk D0 bersilang dengan keluk S0 pada titik I0 dan dengan tingkat harga P0 dan kuantiti Q0. Keluk permintaan akan beralih ke kiri apabila permintaan berkurang dan membentuk keluk D1. Manakala keluk penawaran akan juga berkurang dan membentuk keluk S1. Titik keseimbangan akan berpindah kepada I1 pada tingkat harga P1 dan kuantiti Q1. Kat sini juga kita boleh lihat harga keseimbangan akan menaik dan kuantiti keseimbangan akan menurun. Permintaan dan penawaran berkurang pada kadar yang sama. Keseimbangan asal tercapai pada titik I0 di mana keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran pada harga P0 dan kuantiti Q0. Keluk beralih ke kiri apabila permintaan dan penawaran berkurang pada kadar yang sama. Titik keseimbangan berpindah dari I0 ke I1, kesannya harga tetap dan kuantiti akan menurun ke Q1. Pertambahan permintaan dan pengurangan penawaran pada kadar yang sama. Keseimbangan asal tercapai di mana keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran pada harga P0 dan kuantiti Q0. Keluk permintaan beralih ke kanan manakala keluk penawaran beralih ke kiri apabila permintaan bertambah dan penawaran berkurang pada kadar yang sama. Titik keseimbangan berpindah dari I0 ke I1. Kesannya harga naik dari P0 ke P1 dan kuantiti akan menjadi tetap. Akhir sekali, keseimbangan asal tercapai pada titik I0 di mana keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran pada harga P0 dan kuantiti Q0. Keluk permintaan beralih ke kiri apabila permintaan berkurang manakala keluk penawaran beralih ke kanan apabila penawaran bertambah pada kadar yang sama. Titik keseimbangan berpindah dari I0 ke I1. Kesannya harga turun dari P0 ke P1, kuantiti tetap pada Q0. Sekian, terima kasih daripada kami.